Datuk Yang Bertuah, ya, terima kasihlah kerana bagi peluang sedikit. Semalam saya terpaksa berhenti kerana saya nampak ahli-ahli termasuk ahli arau pun tergopah-gapah nak pulang. Dan semalam saya ada sentuh mengenai Carta Negara. Nampaknya yang berhormat Lenggong tu dia ragu-ragu mengenai data negara tu. Yang Hormat, salah kenyataan Yang Hormat. Ya. Saya tak ragu-ragu, saya yakin tu. Oh ya, mungkin yang Dipertua boleh memberi taklimat sedikit kepada Lenggong mengenai data negara kita. Datuk Tan Sri yang Dipertua, semalam saya ada sebutkan mengenai begitu penting bersekutu bertambah mutu, dan dengan itu semua rancangan, semua projek di semua negeri termasuk di Sabah dan Sarawak mesti kita laksana dengan betul, termasuklah tender-tender yang terbuka dan hanya itu melantik kontraktor yang mampu. Itulah. Dan saya berharaplah projek itu PEM Borneo, lebuh raya PEM Borneo dapat dilaksanakan dengan baik. Datuk Tan Sri Yang Dipertua, mengenai pelaksanaan GST itu, walaupun kita nampak ada senarai untuk barang-barang dikecualikan GST dan juga senarai 532 barang yang harganya akan dikurangkan sehingga 4.1%. Yang saya berharap pihak kerajaan dapat melaksanakan ini dengan baik, kerana itu sikap setengah-setengah kaki tangan pun mesti ubah dengan baik, dan juga semua kaedah untuk melaksanakan GST ini boleh ditambah baik supaya dia tidak akan menjejaskan itu orang ramai. Dan Datuk Tan Sri, yang penting sekalinya, walaupun kita kata GST ini memang akan mengubahkan itu sistem percukaian di negara ini, kita mesti ingat selepas dilaksanakan susah bagi sesiapa pun untuk itu menghapuskan sama sekali. Ini memang pengalaman negara-negara yang lain termasuk Kanada. Ada orang yang kata dia nak hapuskan selepas dilaksanakan, tapi tak mampu dibuat. Sebab itulah saya berharap pelaksanaan adalah dengan teratur, dengan berkesan, tanpa menjejaskan rakyat. Mengenai PKS, peruntukan seperti itu SME Investment Partners dan sebagainya dengan peruntukan 375 bilion ringgit ini, dan juga tekun itu tambahan 500 juta ringgit dan sebagainya. Saya berharap di dalam usaha kita untuk memupuk keusahawanan untuk merancangkan itu prestasi dan pembangunan PKS kita mestilah ingat bahawa semua ini mesti dilaksanakan dengan baik. Peruntukan banyak, tapi pelaksanaan tu yang kita harap boleh diperbaiki supaya semua PKS tanpa mengira kaum, kawasan dan rantau boleh mendapat manfaat daripada PKS kita. Hubung, minta laluan. Tak ada masa dah kan. Seminit. Terima kasih Tan Sri. Terima kasih speaker. 1 minit ya speaker. Apakah Kepung bersetuju dengan saya kalau sekiranya mengimbangi GST itu
kuala yang dipohon oleh NTUC, Malaysia Trade Union Congress itu dijadikan sebagai satu mengimbang untuk memastikan bahawa bebanan yang dikenakan terhadap 11.3 juta rakyat pekerja itu dapat sedikit atasi daripada implementasi GST itu akan diperkenalkan pada April ini. Apakah Kepong setuju dengan saya untuk diperkenalkan dia kola ini? Terima kasih. Betul. Memang kola itu satu perkara yang rumit. Saya berharap pihak yang amat berhormat dapat mempertimbangkan macam mana kita boleh menangani masalah kola kita. Seperti mana yang disebutkan oleh Timbalan Menteri tadi mengenai kola. Dan dengan itu, Tan Sri, saya hendak menyentuh mengenai graduan daripada 31 buah college perubatan kita. 21 buah tu daripada IPTS. IPTS saja setiap tahun keluarkan graduan lebih 1,000. Di antara misalnya tahun 2013, tahun lepas, dia keluarkan 1,115 graduan perubatan. Dan daripadanya, seperti biasa, 659 wanita, 456 lelaki. Ini memanglah di dalam itu IPTS dan IPTA ni, kaum wanita lah memang itu melebihi daripada kaum lelaki, kerana lelaki itu lemah sikit lah dari bidang ini. Ya, itulah di dalam Dewan tu nampak tu suara besar. Tapi di IPTS dan IPTA tu tak boleh banding dengan wanita pula. Saya setuju tu Kepong. Setuju. Dan di sini yang pentingnya, seperti mana yang saya sebutkan semalam mengenai PhD kita nak didikkan 60,000 PhD. Dan tadi yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri kata dia nak itu memberi khusus kepada 60,000 guru untuk mengajar bahasa Inggeris. Dan juga di sini dengan IPTS dan IPTA untuk keluarkan itu doktor-doktor ni. Mutu, kualiti yang penting. Kualiti yang penting. Kalau tidak, kita akan menghadapi kesusahan. Tan Sri. Graduan kita bukan saja daripada negara ini. Lebih 1,000 daripada itu IPTS. Dan 1,000 lagi daripada IPTA. Dan daripada luar negara lagi. Beratus college diiktiraf. Akan kembali ke sini. Macam mana nak cari kerja? Itu susah. Dan mutu mesti dipertingkatkan untuk IPTS. Dan akhir sekali Tan Sri, mengenai itu incinerator sampah di Taman Beringin Kepong dan juga di Melaka dan di Johor. Dan hampir 1 bilion akan digunakan untuk sebuah kilang incinerator kita ni. Dan seperti mana yang disebutkan oleh Kementerian Perumahan itu Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan di sini, nampaknya dia nak adakan tender terbuka, nak adakan itu kajian alam sekitar, DEIA, nak memastikan itu kilang-kilang itu sesuai untuk negara ini dan juga nilai berbaloi dengan belanja, value for money. Dan di sinilah saya hendak menanya kementerian setakat mana itu janji ini dapat dipatuhi. Sebab memang ada golongan yang menentang incinerator, golongan yang sokong. Tapi yang pentingnya janganlah kita cemarkan alam sekitar, sama ada di Kepong, di wilayah persekutuan, di Sabah, di Sarawak dan sebagainya. Kita mesti jaga alam sekitar dan laksanakan, kerana itu isu incinerator memang rumit, lebih satu
ratus tahun dilaksanakan bermula dengan negara-negara seperti Denmark dan ada pertikaian, ada kontroversi memang dan saya berharaplah itu janji-janji yang dibuat di dalam Dewan yang mulia ini dapat dipatuhi dan dengan itu Datuk baru-baru ini saya ada dengar yang amat berhormat Perdana Menteri dia memang bergembira kerana namanya disebutkan, nama Malaysia disebutkan di Perhimpunan Bangsa-Bangsa, Pertubuhan Bangsa Berbangsa Bersatu, Kelabakan dan itu Persatuan pun gembira jugalah, sama kita gembira. Tumpang betul memang tumpang tu macam tu dah lah. Jadi saya berharaplah itu dengan nama Malaysia disebutkan kita pun bergembira juga. Tapi yang pentingnya Datuk yang betul lautan yang dalam itu sudah diselam rata. Buyung di dapur tak tahu apa isinya. Buyungnya. Jadi negeri yang jauh sudah dilawati dan nama disebutkan dan diambil tahu, tetapi itu hal negeri sendiri itu tiada diperiksa bagaimana keadaannya. Itulah masalah kita punya. Dan saya berharaplah memang dah. Ya, jadi Datuk Tan Sri yang dipertua dengan belanja bajet kita 273.9 bilion ringgit ini, saya berharaplah itu pihak kerajaan dapat itu melaksanakan dengan baik, cermat masa banyak, jimat masa sedikit, dan selalu kita mesti berhati-hati dalam itu membelanjakan apa diperuntukkan wang rakyat. Dan sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim.